طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك التواب الرحيم. So insyaAllah pada malam ini seperti mana yang tertera di tajuk, saya akan berkongsi sedikit sebanyak berkenaan tentang satu poin yang saya kira sangat penting untuk kita ketahui di dalam Islam, bahawa terdapat satu kaedah besar ataupun kaedah umum di dalam muamalat. Seperti mana yang kita ketahui bahawa dalam banyak-banyak bab fiqh, bab muamalat ini merupakan antara bab yang terluas, antara bab yang terluas. Semua perkara boleh, melainkan beberapa perkara yang telah dilarang ataupun yang telah dinyatakan keharamannya di dalam syarak. Kesemuanya boleh. Al-aslu fil muamalat al-ibahah, semuanya harus, melainkan pada perkara-perkara yang dianggap sebagai perkara yang disepakati oleh majoriti para ulama sebagai haram. Maka berbeza dengan ibadat. Ibadat itu kita memerlukan kepada dalil, barulah kita boleh melakukan sesuatu ibadat itu. Sementara di dalam bab muamalat, apa sahaja yang tidak bertentangan dengan dalil ataupun apa sahaja yang tidak bertentangan dengan perkara-perkara yang diharamkan, dibolehkan. Dibolehkan. Tidak perlu ada kenyataan rasmi daripada syarak. Sebagai contoh, keharusan berhutang. Tidak perlu kita dapatkan dalil untuk mendapatkan bukti harusnya untuk kita berhutang. Begitu juga dalil-dalil yang lain lah, ya. Maka sebab itu kalau kita tengok di dalam buku-buku fiqh, terutamanya buku Bidayatul Mujtahid karangan Ibn Rushd, beliau menyatakan perkara-perkara yang dilarang ini sebagai asas ataupun sebagai perkara yang dinamakan sebagai arkan ataupun rukun lah. Bukan rukun apa? Bukan rukun yang seperti mana kita sentiasa selalu fahami, rukun solat, bukan itu. Yang dimaksudkan rukun di sini ialah perkara-perkara yang tertentu ini dilarang, sementara perkara yang tidak disebutkan sebagai ummahat ini, rujukan utama ini, maka dia tidak termasuk daripada perbuatan yang diharamkan. Di antaranya ialah apa yang kita nyatakan, ini menipu, larangan menipu di dalam jual beli. Menipu ini dalam apa keadaan sekalipun, diharamkan. Sama ada menipu dalam keadaan kita bercakap, menipu dalam keadaan kita berjanji, menipu dalam keadaan kita dalam apatah lagi dalam berjual beli ini, ya. Kerana pada asalnya wujudnya thiqah ataupun kepercayaan antara pembeli dan penjual, dan sifat amanah itu antara pembeli dan penjual itu pada asalnya ada. Maka sebab itulah transaksi ataupun jual beli itu boleh berjalan dengan baik dan wujud. Tapi wujudnya setengah orang yang diuji oleh Allah SWT dan juga dihasut oleh syaitan, dan juga tidak boleh mengawal dirinya sendiri, dia terdorong untuk menipu dengan tujuan untuk mendapatkan habuan, dengan tujuan untuk tidak suka orang lain untuk mendapatkan manfaat, hasad di dalam hatinya, maka dia menipu. Atas sebab inilah para ulama mengkhususkan di dalam kitab-kitab mereka adanya larangan berkenaan tentang menipu di dalam bab muamalat. Bukan berarti orang tidak tahu menipu itu haram. Orang tahu menipu itu haram, tetapi di dalam bab muamalat ini dibahaskan supaya diketahui, ya, bentuk-bentuk apakah penipuan yang berlaku dan juga bagaimanakah caranya untuk kita menjauhi dan juga menghindari bentuk penipuan itu. So menipu ini, kita katakan tadi, dia dilarang di dalam jual beli, khususnya dilarang di dalam Islam. Tidak sebenarnya jual beli saja, apa saja transaksi yang melibatkan uang, melibatkan harta,
kita beli tanah sebagai contoh, ataupun kita sewakan tanah, itu bukan jual beli, sewa sebagai contoh, itu dilarang di dalam Islam kalau menipunya, karena ia bertentangan dengan apa dia sifat amanah yang diwajibkan bagi setiap Muslim. Jadi pada asalnya kalau ikut hukum ataupun penilaian Ibnu Hibban rahmatullah alaih, beliau menyatakan bahawa setiap Muslim itu adlun. Setiap Muslim itu orang yang adil, karena dia dituntut pada asasnya untuk memiliki sifat amanah, untuk memiliki sifat-sifat yang baik inilah, ya. Dan atas sebab itu beliau sampai ke tahap berani meletakkan kaedah asas kullu rajulin adlun. Setiap yang meriwayatkan hadis itu, sebab dia menceritakan tentang riwayat hadis, tapi kita boleh gunakan kaedah itu untuk meninjau kita punya kes inilah, ya, bahawa semua orang itu bersifat adil, itu pada asasnya, ya. Dan penyelewengan amanah, menipu, khianat ini itu bertentangan dengan sifat seorang Muslim, begitu. So kalau kita tengok di dalam Al-Quran, ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengkhususkan sebuah surah, satu surah cerita tentang menipu ini, mencela perbuatan, menyatakan celanya perbuatan menipu ini dalam jual beli khususnya, menjelaskan kepada kita bahawa dosa menipu dalam jual beli ini amatlah dahsyat besar, sebab sampai ke tahap Allah SWT menyatakannya di dalam Al-Quran. Boleh jadi juga kita istimbat daripada sini bahawa antara hikmah kenapa Allah titipkan sebuah surah ini sebagai peringatan buat kita di sebab Al-Quran ini adalah kitab yang akan kekal sehingga ke akhir zaman, maka ia adalah peringatan bahawa wujudnya penipuan ini hinggalah ke akhir zaman, penipuan dalam jual beli ini. Maka datangnya larangan dan juga celaan ini, celaan apabila ini kaedah umum, ya, apabila datangnya celaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada sesuatu perbuatan, berarti perbuatan itu haram. Ya, tidak semestinya datang larangan secara direct. Boleh jadi Allah SWT mencela sesuatu, tetapi Allah SWT juga pada masa yang sama melarang kita untuk mencontohi sifat itu. Contohnya surah Al-Mutaffifin. Inilah surahnya, surah Al-Mutaffifin. Shlon Mutaffif. At-Tatfif berasal daripada berasal daripada taffafa yutaffifu tatfifan, bermaksud seseorang itu meringankan ataupun menipulah di dalam timbangan jual beli. Apabila, ya, ini biasalah, ya, kalau kita tengok ada beberapa tempat, na'udzubillah, di setengah pasar, even di sini pun, ya, apabila kita timbang di kedai 1 kilo tunjuk di bukan di mesin, dia punya ada macam timbangan besi tu. Balik ke rumah kita timbang jadi 900 gram, maka ada penipuan 100 gram. Inilah bentuk tatfif ini. Dia menukar, manipulate timbangan itu supaya boleh mendapat keuntungan. Dia ada keuntungan yang haram lah, ya. Orang yang mengurangkan timbangan itu maksud tatfif. Firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wailul lil mutaffifin alladhina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yakhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Allah SWT ingatkan, ini dalam surah Mutaffifin, ya, boleh cari. Kata Allah SWT wailun. Bila mana disebut wail ini wail merujuk kepada perkataan celaka. Celaka maksudnya tidak ada keselamatan. Itu dimaksudkan sebagai celaka ini. Bukan celaka macam apa yang kita selalu cakap, bila kita marah kita kata celakalah ini, celaka itu. No. Bila mana Allah sebut celaka, berarti orang itu tidak akan mendapatkan keselamatan. Na'udzubillah. Siapakah orang yang mendapat kecelakaan ini?
lil mutaffifin, bagi orang yang curang ataupun yang menipu di dalam timbangan dan juga sukatan. Kalau sekarang ini kita guna timbangan elektronik, mungkin lebih kita fiqah lah, ya. Kalau ada setengah kedai menggunakan timbangan besi itu, dia ada piring, ya, ada piring and then ada jarumnya dan besi lah. Dan pada zaman dahulu menggunakan timbangan yang yang main tarik itu. Saya pun tidak tahu lah apa nama timbangan itu. Mungkin sahabat-sahabat yang tahu boleh komen kah, bagi tahu maklumatnya nama timbangan itu. Mereka ini mutaffifin ini ialah mereka yang curang ataupun yang menipu di dalam timbangan dan sukatan sewaktu berjual. Ya, ini Allah SWT jelaskan siapa mereka ini. Apakah sifat-sifat yang ada pada mutaffifin ini. Walaupun sebenarnya kalau dikira daripada perkataan mutaffifin itu sudah memadai, ya, orang sudah faham bahawa mutaffifin ini ialah orang yang menipu di dalam timbangan. Tapi Allah jelaskan lagi supaya ini ziyadat taukid. Apabila dijelaskan satu perkara yang sudah jelas, dan kita kena ingat, ya, ayat ini diturunkan kepada masyarakat yang memang kegiatan utamanya ialah berniaga. Rasulullah SAW adalah seorang peniaga. Para sahabat Rasulullah SAW ramai, most of them are traders, peniaga, merchants, ya. Begitu juga ada, dan antara kawasan ataupun kompleks yang pertama yang terawal dibina selepas Masjid Nabawi ialah Suqul Madinah, Suqul Madinah ataupun Pasar Madinah. Of course dorang sudah pasar pada ketika itu, ya, tetapi selepas kedatangan Islam kawasan itu dikhususkan. Jadi kenapa kan menjadi persoalan pada kita, kenapa Allah jelaskan lagi siapakah mutaffifin ini? Kerana ziyadatut taukid, Allah ingin menegaskan kepada kita supaya tidak ada lagi sebarang kekeliruan lah, ya, tentang siapakah orang yang menipu ini, supaya kita jauhi. Bila mana Allah SWT wail, Allah sebut Allah menyatakan kecelakaan yang besar bagi orang yang menipu dalam timbangan ini, berarti itu adalah sekaligus larangan untuk kita menjauhi sifat tersebut. Siapakah mutaffifin ini? Pertama, alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Itu orang yang apabila menerima sukatan daripada orang lain, ya, mereka akan mengambilnya dengan yang cukup. Kalau 1 kilo, dia akan pastikan saya beli ini 1 kilo. Tapi wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau dia timbang untuk orang lain, dia kurang. Dia kurangkan. Yang benda 1 kilo sepatutnya dijual dengan harga RM7 lah untuk 1 kilo, dikurangkan jadi 900 gram. Untung dia menipu orang yang membeli itu pada 100 gram itu. Inilah ciri mutaffifin ini. Allah SWT ingatkan kepada mereka, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah orang-orang yang menipu ini mengetahui, ya, bahawa mereka itu mab'utsun, sudah tentu dan pasti akan dibangkitkan semula, dan akan dipersoalkan tentang 100 gram yang mereka tipu daripada orang lain itu, sebagai contoh. Subhanallah, ini bila mana sampai ke tahap ini, Allah SWT mengingatkan, ia juga mengingatkan kita sebenarnya, ya, bahawa tatfif ini berlaku secara berluasa dalam masyarakat kita, masyarakat Islam ini secara umumnya. Maka oleh sebab itulah larangan ini datang dengan sebegini keras. Maka sudah wajib menjadi tanggungjawab, terputus pula. Allah, qadarullah wa masya fa'al. Jadi menjadi tanggungjawab yang besar, ya, bagi muslimin, bagi orang yang terlibat di dalam jual beli, untuk memiliki paling tidak fiqh, kesedaran umum berkenaan tentang larangan menipu ini. Dan kalau boleh surah ini harus ditadabburi, harus difahami dan juga dihayati.
memang baik di dalam dalam jual beli ini ialah untuk mengaut keuntungan dan seumpamanya. Tapi ada soal amanah di situ dan soal keberkatan harta, ya. Bukannya senang-senang, ya, harta ataupun bukannya senang-senang soal jual beli ini. Kita saya tidak ditangkap maka boleh untuk dibuat. Haram. Tidak boleh tidak boleh menipu di dalam jual beli ini, kerana Allah SWT telah mencela orang yang menipu dalam jual beli. Begitu juga bila mana Allah SWT sebut mutaffifin, tidak hanya terhad kepada orang yang mengurangkan di dalam timbangan dan zukatan. Itu cuma bentuk, ya, ataupun salah satu daripada cara yang Allah SWT sebenarnya ingin menyatakan larangan pencelaan ini kepada sesiapa saja yang menipu, bukannya terhad kepada orang yang menipu di dalam bentuk ini saja, ya. Sesiapa saja yang menipu dalam timbangan, menipu dalam, nanti kita akan bahaskan apakah bentuk-bentuk penipuan itu, ya. Dan ini salah satu apa yang dinyatakan oleh Allah SWT dalam surah Mutaffifin. Bentuk menipu itu juga kita sembunyikan aib, benda ini rosak tapi kita jual dengan harga benda yang baik. Menipu. Apalagi antara contoh yang lawak lah dan yang selalu juga berlaku, ya, na'udzubillah, berlaku dan di bulan Ramadan. Ini menyedihkan. Di bulan Ramadan, bulan Allah SWT, benda ini berlaku. Yakni orang menjual kuih muih yang tidak baik, jual makanan yang tidak, ini untuk orang berbuka puasa, ya, bukan untuk makanan biasa. Untuk orang berbuka puasa dijualnya dengan cara penjualan yang menipu. Maka timbullah cerita karipap oksigen, timbullah cerita jual nasi semalam, ya, nasi yang tidak baik dijualnya kepada orang yang ingin berbuka puasa. Haram, tidak boleh. Ini pun termasuk daripada tatfif ini. Tatfif ini merupakan salah satu daripada cara menipu. Allah SWT ingin mencela orang yang menipu sebenarnya. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun. Tidakkah orang-orang yang menipu ini menyangka dan mengetahui dan sebenarnya bahawa mereka itu akan dibangkitkan semula di hari akhirat kelak, dan mereka akan ditanyakan tentang benda yang mereka jual itu. Wallah, khasarah, rugi. Macam mana nanti orang yang menjual keripap oksigen itu, dia akan berdiri di depan Allah SWT, dia akan ditanya, engkau menjual keripap oksigen ini dengan harga RM1 3 biji dan menipu muslimin sewaktu bulan puasa, lalu masuk neraka, na'udzubillah, gara-gara menjual keripap inti kosong. Ini perkara yang memanglah tidak satu, itu adalah balasan kepada orang yang menipu itu, menipu muslimin di dalam jual beli. Maka sepatutnya dan yang sewajarnya menipu ini dijauhi di dalam apa saja yang kita buat, termasuk apatah lagi di dalam jual beli ini. Begitu juga Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, man ghasyana, ini hadis yang ma'ruf lah, ya. Siapa-siapa adik-adik yang ada di sini yang belajar ilmu syariah, dia akan fahamlah dan dia akan tahulah hadis ini, ya. Man ghasyana falaysa minna. Sesiapa yang menipu bukanlah daripada golonganku. Ini Rasulullah, man ghasyana falaysa minna, atau man ghasya falaysa minni. Rasulullah SAW mengingatkan bahawa orang yang menipu muslimin, menipu orang-orang Islam, bahkan menipulah dalam apa saja pun bentuk transaksinya, jual belinya, sewanya, apakah hutangnya dan seumpama itu, maka orang ini bukanlah daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azim jiddan. Ini kalau betul lah kita hayati dan juga fahami, kita rasa takut, ya, takut untuk menipu, ataupun dan juga kita akan lebih berhati-hati di dalam melakukan apa saja transaksi ataupun beli, jual, pinjam, kerana takut tergolong daripada golongan orang yang menipu ini, na'udzubillah.
Begitu juga di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, al-bayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli dibolehkan untuk khiyar, yakni memilih untuk meneruskan akad atau untuk membatalkannya, malam yatafarraqa, selama mana mereka belum berpisah. Ini key-nya di hujung ini, di hujung hadis ini, sekiranya mereka berdua itu jujur dan juga jelas, yakni transparent di dalam jual beli mereka itu. Jual beli mereka itu contohnya benda yang 1 kilo dijual dengan harga 1 kilo. Benda yang bukannya benda yang 900 gram, 500 gram dijual dengan harga 1 kilo. Haram. Tapi kalau jujur dan juga transparent, jelas, jual beli mereka itu pasti akan diberkati oleh Allah SWT. Kata Nabi. Bukan saya yang kata. Ya, Nabi SAW yang kata. Sekiranya, kata Nabi, sekiranya mereka berdua itu bohong dan menyembunyikan, ini menyembunyikan aib, aib ini menyembunyikan kekurangan, defect, ya, defect yang ada di dalam benda yang kita jual ataupun benda yang kita beli itu. Kalau salah satu daripada mereka lah berbohong ataupun kedua-duanya berbohong, pembeli juga boleh berbohong, ya, menggunakan duit palsu pun berbohong, ataupun menyembunyikan tadi kekurangan aibnya, menjual barang yang buruk, barang yang tidak baik, barang yang berkualiti rendah dengan harga kualiti yang tinggi, maka keberkatan, kata Nabi SAW, keberkatan jual beli mereka akan tumhaq, akan dihapuskan. Na'udzubillah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim, hadis yang sahih, ya, sahihain, di dalam sahihain, sahih Al-Bukhari, sahih Muslim. Maka na'udzubillah, ya, ini harus difahami dan juga dihayatilah oleh setiap saja ataupun sesiapa saja yang ingin terlibat di dalam perniagaan. Kalau kita mau harta kita berkat, ini bukan saya yang kata, Nabi SAW yang kata. Kalau kita mau harta kita berkat, jual beli kita berkat, maka berlaku jujur dan transparan lah di dalam perniagaan itu. Kalau kita bohong, kalau kita jenis sembunyikan, ada cas-cas sembunyi, maka jual beli itu insya Allah tidak akan diberkati oleh Allah SWT. Ini adalah janji Rasulullah SAW. Ini kita boleh tengok sendiri sebenarnya, ya, di dalam wakil kita. Cobalah kita berjual dengan cara yang baik, insya Allah kita akan mendapat kepercayaan orang akan lebih percaya dengan kita dan juga tidak akan mempersoalkan kualiti benda yang kita jual sebagai contoh. Tapi kalau orang menipu, sekali orang sudah tertipu, dia mungkin memaafkan, tapi dia tidak akan lupa. Dia tidak akan lagi beli dari orang ini, orang yang sudah terkenal sebagai orang yang menipu dan seumpamanya. Maka itu boleh jadi salah satu daripada cara Allah SWT menghapuskan keberkatan dalam jual beli itu. Dan uqubah ini ataupun balasan bagi jual beli yang tidak berkat ini karena berbohong, karena menyembunyikan aib ataupun menyembunyikan defect, boleh jadi berlaku secara direct ataupun langsung, boleh jadi ditangguhkan oleh Allah SWT bertahun-tahun lamanya. Ya, Allah SWT jadikan kamu punya perniagaan sebagai contoh, laku 10 tahun, 20 tahun sampailah kamu mati, Allah SWT tarik balik keberkatan itu. Karena apa? Karena satu transaksi, satu jual beli yang dilakukan karena dengan cara berbohong dan juga menyembunyikan defect itu. Na'udzubillah. Bagi seorang muslim yang hakiki, penjual ataupun peniaga muslim hakiki, yang paling penting terutamanya ialah kejujuran dan juga amanah, itu nilai itu, ya, bukannya semata-mata duit, kekayaan. Okey, ada soalan di sini. Hayakallah, kelas Quran, kuliah agama yang diletakkan harga, adakah ia dikira sama seperti jual barang? Tidak, kerana ini dinamakan dalam muamalat sebagai ujrah, ya. Kita seakan-akan
kita membeli masa seseorang itu, ya, kerana dia dengan tempoh masa yang sama dia boleh bekerja dan juga menanggung keluarga dia, betul tidak? Tapi kita beli masa orang itu dan minta dia untuk berkhidmat untuk kita, untuk majlis kita ataupun untuk masjid kita sebagai contoh. Maka dalam hal ini dia sudah memiliki hukum ujrah dan tidaklah sama seperti dinyatakan di sini, bukanlah jual barang. Dia ujrah, kita macam mengupah lah, ya, kita membeli masa orang itu. Dia termasuk daripada perkhidmatan. Maka sama macam guru sekolah. Guru sekolah kan dia mengajar, ya, dia mengajar, guru sekolah itu. Kita tidak kata guru itu jual barang. Dia tidak jual barang, dia jual khidmatnya kepada anak-anak murid, ya. Dia jual khidmatnya dan dibayar oleh kerajaan, begitulah umpamanya. Maka the same case macam guru kelas Al-Quran, kuliah agama yang diletakkan harga itu, kalau kita tidak mampu kalau kita tidak mampu sebagai contoh, maka saya kira ramai daripada mukhlisin boleh menyediakan pengajian itu dengan percuma bahkan, ya. Kalau saya secara pribadi saya tidak akan tetapkan harga, tapi kalau orang mau berikannya silakan. Tetapi ada juga setengah orang dia tidak ada kerja lain, dia tidak memiliki sumber pencarian yang lain, maka atas khidmatnya itu mengajarkan Quran, ya, atas khidmat itu mengajarkan kuliah-kuliah agama dengan jadual yang tertentu, silibus yang tertentu, maka kita mengujrahkan dia, begitu. Maka dalam kes itu bukannya dia menjual barangnya. Dan kita juga terpanggil untuk address satu isu di dalam bab ini, yaitu ada viral, ya, sebelum ini tentang seorang ustaz yang meletakkan harga yang melampau dan juga marketing yang terlalu merendahkan darjat ilmu Al-Quran itu, sampai ke tahap seakan-akan sampai ialah nampak publicity-nya itu meremehkan Al-Quran ini. Jadi, dan kalau ditengok cas bayaran yang dikenakan oleh orang itu sampai ke tahap yang melampau-lampau, ya, ini hal yang tidak elok sebenarnya, tidak elok untuk kita. Adakah sampai boleh nanti akan timbul persoalan, adakah hanya orang kaya saja yang boleh baca Al-Quran, orang miskin tidak boleh baca Al-Quran dan seumpamanya. Dan pada masa yang sama, sebagai seorang yang ingin meminta bantuan daripada guru, daripada ustaz-ustaz ini, guru-guru Al-Quran ini, kita kena timbang juga, ya, keperluan mereka, dan juga kita kena timbang juga keperluan semasa kita sekarang. Saya kira untuk memberi ceramah lah sebagai contoh, ya, dan kita menghargai masa ustaz itu, kita menghargai minyaknya, kita menghargai pengorbanan yang dia boleh berikan untuk kita. Ingat ustaz ni cincai-cincai, no. I think most of the asatidzah mengkaji dahulu, baca dahulu di rumah, and then untuk disediakan material itu untuk diajarkan kepada masyarakat awam. Maka kita kena fikir juga itu, timbangkan itu. Tidak layak ataupun tidak boleh untuk kita samakan ustaz-ustaz yang sekadar memberi ceramah motivasi lah, begitu, dengan juga ceramah ilmiah. Dan hal ini kadang-kadang memerlukan kita untuk menjadi lebih cerdik di dalam menilai, lebih cerdik dalam menilai, especially dalam kita menghargai masa orang, kita menghargai keperluan orang, ya. Lagi di masa sekarang ini, masa susah, ya, masa susah.
Ada setengah orang tu, setengah ustaz itu, dia dengan 8 keluarga hidup dengan 8 anak, 8 tanggungan. Berarti dia dengan isterinya dan juga anak-anaknya, semuanya 10 orang dengan RM1,000 belanja. Maka boleh tidak masuk di dalam akal kita kalau kita katakan ini sekadar ceramah-ceramah biasa saja, bagilah RM10, bagilah RM30, bagilah berapa puluh ringgit. Of course, saya kira memang ustaz-ustaz ni most of them mukhlisin, ya, orang-orang ikhlas yang tidak meminta, tapi itulah bertimbang rasa namanya. Bertimbang rasa, walaupun istilahnya masjid kampung, ya, surau-surau ataupun majlis-majlis persendirian, kan kita ada grup kita ingin jemput ustaz itu dan juga ustaz ini, kita kena timbang rasa kepada dia. Bahkan itu bila mana kita bagi dia belanja, ya, bagi dia keperluannya, bagi dia kecukupan untuk kehidupannya, barakah untuk kita. Dia bukannya orang fasik, kita belanja orang fasik lah. Kita belanja orang yang mukmin, insya-Allah. Kita belanja orang yang akan berbelanja untuk anak-anaknya, belanja untuk murid-muridnya, belanja untuk ini ke jalan yang baik. Maka hal ini mungkin agak sensitif, tetapi perlu untuk kita timbangkan. Begitu. Sama ada juga, ya, macam orang yang tidak boleh untuk kita samakan orang yang ada kelayakan, ada ataupun tinggi tahap pengajiannya dengan orang yang biasa tahap pengajiannya. Orang yang biasa tahap pengajiannya itu, ya, disesuaikanlah dengan kadar yang ataupun kadar kalau kita mau ujrah, kan, sesuai dengan keadaannya. Begitu. Ini malaslah saya mau cerita pasal detailnya, nanti akan jadi tercerita pula benda-benda yang tidak manis, ya. Sampai ke tahap ini terpulang kepada orang yang ingin mengujrah itu. Dia kena pintarlah dia dalam mengatur supaya tidaklah terjadi orang itu, yakni ustaz-ustaz itu, mereka memiliki ilmu, kita tidak ada ilmu, kita minta tolong dia untuk memberikan kita sedikit daripada ilmunya. Begitu cara sudut pandangnya untuk kita sebelum kita ingin mengujrah seseorang ataupun meminta bantuan daripada dia lah untuk mengajar kita ini minta tolong, maka seharusnya dibuat dengan cara yang baik dan juga cara yang penuh adab lah. Ustaz itu pun dia tidak menjual, macam kita katakan. Allah, sorry lah, saya banyak bergerak sebab saya duduk di lantai, jadi kadang-kadang lenguh lutut lah apalah. Okey. Baik, balik kepada topik asal kita. Saya kira menjawab soalan, ya, Ustaz siapa ni, Rusdi Afifi. Hayakallah. Jadi baik kepada soalan ataupun topik asal kita tentang larangan menipu. Rasulullah SAW mengingatkan kalau penjual dan juga pembeli itu bohong, maka keberkatan jual beli itu akan dihapuskan. Jadi Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih, ini satu perkara yang baik, ya, untuk kita teliti pendapat-pendapat fiqhiyah yang ada di dalam Ihya Ulumuddin. Kita selalu tengok Ihya Ulumuddin sebagai buku tasawuf, buku sufi, buku yang dibaca oleh orang-orang tarikat dan sebagainya. Tapi sebenarnya di dalam itu ada juga sisi-sisi fiqh Imam Al-Ghazali ini, ya. Apatah lagi beliau merupakan seorang Syafi'i dan juga merupakan seorang yang memiliki kaliber yang tinggi lah dalam mazhab, ya. Anak murid ke Imam Juwaini dan juga menjadi rujukan utama di dalam usul fiqh. Mustasfa, saya tidak kenal Mustasfa, ya. Dan beliau menyimpulkan di dalam Ihya Ulumuddin ini ada 4 ciri menipu di dalam jual beli. Apakah yang 4 ciri itu? Kata beliau, pertama, memuji produknya, memuji sil'ah. Sil'ah ini produk itulah, ya, memuji produknya dengan sifat yang tidak ada pada produk itu. Contohnya,
Menjual krim pemutih sebagai contoh. Krim ini akan memutihkan dalam tempoh 2 minggu. Ataupun bagi saya yang bersaiz besar ini, akan selalulah naik iklan-iklan yang kata, minuman ini akan menguruskan, minuman coklat. Mind you, minuman coklat ini akan menjadikan seorang itu kurus dalam 2 minggu. Maka kelang kabutlah si kawan ini membeli. Lah, haram. Itu salah satu cara menipu. Menipu yang tidak diberkati oleh Allah SWT. So, memuji produk dengan sifat yang tidak ada pada produk itu. Begitu juga contohnya seorang itu menjual contohlah sekarang ini dengan Shopee kan sekarang. Maka dia letakkan di description Shopee itu segala macam lah segala macam kebaikan-kebaikan produk ataupun ciri-ciri produk ini. Tapi bila sampai kepada customer, kepada orang yang membeli itu, sampai benda lain, benda yang tidak berkualiti. Maka ini pun salah satu daripada cara menipu yang wajib untuk kita sebagai muslimin lah, ya, wajib untuk kita jauhi. Ini memuji produk dengan sifat yang tidak ada padanya. Maka sebab itu kalau kita tengok dalam hadis-hadis, banyak hadis Nabi SAW melarang untuk kita memuji atau bersumpah dengan bersumpah dan menyatakan sesuatu yang baik pada sil'ah kita ataupun produk yang ingin kita jual daripada bab ini, sebab ghish akan berlaku ataupun penipuan akan berlaku. Wallah, benda ini akan contohnya, ya, wallah benda ini akan menguruskan kamu, wallah benda ini akan memutihkan kamu, wallahi wabillahi watallahi, dan seumpamanya itu dilarang. Satu, dia menipu, dilarang. Yang kedua, dia bersumpah pun dilarang. Bersumpah tipu lah kan di situ. Dan ini, ya, merupakan salah satu daripada ciri menipu di dalam jual beli yang wajib untuk kita jauhi. Yang kedua ialah menyembunyikan kekurangan produk. Hadis yang masyhur di dalam hadis yang sahih, Nabi SAW apabila masuk ke dalam suq atau masuk ke dalam pasar, baginda nampak ada satu karung, macam karung gandum, karung benda bijirin gitulah, ya. Di atasnya yang dipamerkan kepada pembeli itu benda yang cantik, yang kering, yang bagus, yang tidak berbau, yakni tidak berbau hapak. Lalu Rasulullah SAW celup tangan baginda ke dalam karung itu. Okey. Baginda celup tangan baginda ke dalam karung itu, didapati yang benda bijirin di dalam karung itu basah. Maka Rasulullah tanya, kenapa benda yang baik ini kamu pamerkan, kamu tidak pamerkan benda yang di dalam itu? Penjual itu pun menyatakan bahawa semalam hujan, maka saya pun terpaksalah sembunyikan benda yang basah ini dan saya arut ataupun saya pamerkan benda yang baik supaya orang datang beli. Rasulullah kata jangan, tunjukkan saja benda yang basah itu, dan juga sesuaikanlah harganya, kan? Kenapa? Sebab ini tidak boleh untuk seorang itu menyembunyikan kekurangan yang ada pada produk kita, ya. Begitu juga ini bukan hanya terhad di dalam di dalam jual beli, ya. Begitu juga di dalam perkahwinan. Dalam kita ingin meminang orang, haram bagi keluarga perempuan itu untuk perempuan ataupun lelaki, haram bagi mereka untuk menyembunyikan kekurangan yang zahir pada kedua-dua mempelai. Contohnya, keluarga si lelaki tahu bahawa si lelaki ini orang yang ada panic disorder. Ini dia kena makan ubat. Sewaktu majlis kahwin dia kena beritahu. Bukan sewaktu majlis kahwin, bahkan sebelum itu kena beritahu kepada keluarga perempuan,
ini suami kamu ini memiliki bakal suami, bukan suami ya, bakal suami kamu ini memiliki panic disorder. Kamu mau meneruskan perkahwinan atau tidak? The same case with perempuan. Kalau diketahui al-aib al-ma'ruf, ini kalau aib itu ataupun defect itu diketahui pada kedua-dua mempelai ini. Begitu juga kalau memiliki penyakit naudzubillah HIV. Alhamdulillah sekarang ini dengan screening test bagus ya. Kerajaan Malaysia ini, negara-negara lain saya kira tidak ada itu. Di mana seorang yang ingin berkahwin dia wajib muslimin lah ya, dia wajib kena buat screening test, HIV screening test. Begitu juga yang optional untuk thalassemia, leukemia dan seumpamanya. Kena dijelaskan, tidak boleh disembunyikan. Begitu juga kalau perempuan itu diketahui bahawa dia mandul ataupun diketahui dia itu memiliki cacat pada anggota zahirnya, ya, kakinya timpang kah, kakinya kurang jari kah, perlu. Begitu juga pada lelaki, ya, tidak boleh disembunyikan. Maka kembali kepada tajuk asal kita, di antara ciri menipu dan jual beli ini ialah menyembunyikan kekurangan produk. Tidak boleh, ya. Kalau produk kita itu boleh mengakibatkan allergic, contohnya kita jual ubat ke ataupun jual henna ini kita jual apa dalam bahasa Melayu, inai ya. Inai, ada setengah produk inai itu dia akan melecurkan kulit sebab bahan kimia itu tidak sesuai untuk semua orang. Ada setengah orang yang kulitnya sensitif, kalau kena dengan bahan kimia itu dia akan melecur dan seumpamanya. Maka perlu diingatkan, tidak boleh disembunyikan fakta ataupun hakikat ini. Dia bukanlah pada hakikatnya kekurangan bagi orang yang tertentu lah, yang perlu diingatkan. Kerana kalau tidak dimaklumkan dia akan mengakibatkan mudarat. Maka begitu. Itu ciri kedua, menyembunyikan kekurangan produk. Ciri ketiga apa dia? Menyembunyikan timbangan. Ini menyembunyikan berapa kilo. Kalau pada zaman dahulu mungkin berapa tahil, berapa gantang. Menyembunyikan benda ini, ataupun kadarnya ataupun bilangannya. Contohnya seekor kambing, sebiji kelapa. Tidak boleh disembunyikan benda ini. Perlu dijelaskan dalam jual beli apa yang ingin dibeli. Maka timbul isu apabila seorang itu dia ingin membeli secara pukal, ya, secara pukal. Kalaulah kita nyatakan bahawa di dalam satu bakul ini ada benda-benda yang bercampur. Contohnya macam barangan pakaian lah, kan, bundle. Maka pakaian itu pada asalnya dijual per helai, tapi sekarang ini dijual per bundle itu. Dibolehkan atau tidak? Maka menurut kefahaman yang semasa, jual beli seperti itu dibolehkan. Ini beli dinamakan bel itu. Walaupun pada zahirnya ada syubhah, tetapi sekarang itu cara untuk menjualnya sudah berlainan. Dan satu lagi, dia merupakan benda-benda yang musta'mal, benda-benda yang sudah tidak diingini oleh orang, lalu dibeli dan juga dijual semula. Umpama seorang itu dia menjual benda yang sudah dibuang, begitu. Okey, benda yang sudah dibuang. Maka tidak ada ghish di situ. Kalau orang ingin membeli secara pukal benda-benda yang seumpama itulah, ya. Asalkan dijelaskan apa timbangannya ataupun kadarnya ataupun bilangannya. Yang terakhir, seperti yang dikatakan Imam Ghazali, antara ciri menipu dan jual beli ini ialah menyembunyikan harga. Ini pun tidak boleh. Tidak letakkan label yang sepatutnya, ataupun
pada orang lain dijual harga yang lain, pada orang yang kedua dijual harga yang lain. Menyembunyikan harga yang sekiranya kalau diketahui oleh pembeli, nescaya tidak akan dibelinya. Begitu juga sebaliknya, ya. Menyembunyikan harga, contohnya kita pergi ke kampung, kita pergi ke kawasan pedalaman di mana dorang ada banyak bahan-bahan mentah, durian, buah-buahan, dan kita mengatakan kepada mereka, saya ingin beli 1 kilo durian ini RM2 sebagai contoh lah, walaupun benda ini benda ini tidak logik, tapi kita andaikan begitu, RM2. Kita pergi kita bawa benda durian itu ke bandar, jual dengan berapa belas ringgit lah sekilo. Padahal kalaulah si penjual tadi dia tahu harga yang ingin kita jual dan harga yang boleh sebenarnya dia boleh upkan lagi, dia tidak akan jual pada kita. Ini pun salah satu bentuk ghish sebenarnya, ya. Sebab itu Rasulullah SAW melarang seseorang untuk membeli daripada orang al-badu. Orang badu ini orang-orang yang tinggal di kawasan orang badui lah, ya. Dan juga Rasulullah SAW melarang kita untuk membeli daripada orang yang tengah on the way pergi ke satu kawasan perniagaan. Kenapa? Sebab wujudnya penipuan harga ini, ya, penipuan harga ini yang kalau dia tahu maka dia tidak akan jual pada kita, begitu. Ini menarik, menjelaskan kepada kita begitu bagaimana, ya, perniagaan pada zaman Rasulullah SAW sebenarnya merupakan perniagaan yang bertaraf antara bangsa, dan juga perniagaan yang di mana bukan soal keuntungan saja yang menjadi kepentingan, dan juga yang lebih penting ialah soal amanah itu pada pembeli dan juga pada penjual. Maka sebab itu kita dapati banyak hadis-hadis Rasulullah SAW kalau betul-betul kita teropong dengan sudut pandang ini, bahawa Rasulullah SAW sebagai seorang peniaga, baginda sebagai seorang yang hidup di dalam dunia Arab, Mekah dan Madinah itu sebagai pusat perniagaan dunia, ya, yang di mana dinyatakan di dalam surah Quraisy, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-saif, adanya sewaktu musim panas mereka akan ke Syam untuk berniaga. Sewaktu musim sejuk, mereka akan ke Yaman untuk berniaga. Antarabangsa, kerana Syam itu merupakan kawasan yang termasuk daripada yang dinamakan sebagai Silk Road ataupun jalur sutra. Sementara di selatan di Yaman itu merupakan kawasan yang bersambungan dengan ataupun berhampiran lah dengan Habasyah ataupun Ethiopia, tempat perniagaan yang begitu hebat juga, ya. Maka hal ini kalau kita lihat begitu indahnya dan juga begitu waqi'nya Islam, kerana kembali juga kepada hikmah Allah SWT mengutuskan Nabi Muhammad SAW di dalam wasat, ya, di dalam di tengah kaum Arab dan semulia-mulia Arab pula, dan di mana mereka itu menjadi salah seorang ataupun salah satu daripada pemain perniagaan ataupun perdagangan antara bangsa yang hebat pada zamannya, begitu. Maka hal ini larangan menipu daripada di dalam Islam sangat jelas. Tidak boleh seorang itu menipu untuk mendapatkan keuntungan, kerana orang yang menipu keberkatan perniagaannya akan ditarik oleh Allah SWT. Tambahan lagi, dia akan dibangkitkan di akhirat semula. Allah akan tanya,
Kenapa engkau jual carrier pipe oksigen? Kenapa engkau jual benda yang palsu? Kenapa engkau jual tapi tidak hantar barang kepada pembeli dan seumpamanya, scammers kan. Maka hal ini wajiblah untuk kita sebagai orang Islam telaah dan juga fahami dan juga hayati, sebab kita ini merupakan orang yang amanah, orang yang baik. Macam saya nyatakan pada awal, pada rakaman sebelum ini, awal ini, bahawa kullu rajulin adlun, itu hukum asas yang dinyatakan oleh Ibn Hibban kepada kita semua sebenarnya, bahawa semua orang itu, Muslim itu adalah adlun, adalah orang yang adil, yang dipercayai, yang tidak akan khianat, yang bersifat amanah. Dan ketelusan dan juga kita bertengok juga dalam hadis tadi, ya, ada dinyatakan kalau dua-dua peniaga dan juga pembeli itu berlaku jujur dan juga transparan, Allah SWT akan berkati perniagaan mereka. Nah, ini yang kita mau, kan? Kita tidak mau kita dapat keuntungan yang banyak tapi Allah SWT tarik keberkatan kesehatan kita. Kita tidak mau keuntungan yang banyak tapi Allah SWT tarik ke nikmat anak-anak kita. Ada semua orang diuji dengan hal yang sebegitu, ya. Boleh jadi sebagai uqubah, balasan untuknya kerana dia melakukan perniagaan yang tidak baik ini, yang secara haram ini. Maka yang kita mau di dalam kehidupan kita yang insya-Allah ialah kehidupan yang barakah, kehidupan yang baik, kehidupan yang tenang. Of course lah, kaya, tapi kekayaan tidak boleh membeli semua benda, ya. Of course baik kaya, tapi kekayaan itu bukanlah segala-galanya, begitu di dalam Islam ini. Okey, ada soalan di sini. Pembeli nak beli dengan harga nilai yang tinggi daripada harga pasaran. Bertujuan nak kuasai pengeluaran dan pasaran, adakah termasuk menipu dalam jual beli atau kebijaksanaan dia? Kalau dia ingin memonopoli, monopoli ini maksudnya dia beli secara bukal semua benda, satu benda, and then dia jual sikit-sikit and then dia markup harga tinggi. Itu tidak boleh, dilarang. Ini apa namanya? Al-hakru di dalam bahasa Arab. Ini seorang itu memonopoli. Tapi kalau dia ingin berniaga sebagai contoh dan dia mempusingkan modalnya, tidak ada masalah. Tapi pastikan hak orang yang menjual itu juga terjaga. Janganlah dia pergi ke kampung-kampung beli dengan harga yang terlalu murah. Hal ini berlaku, ya. Hal ini berlaku, pergi ke kampung-kampung beli dengan harga yang begitu murah dan memonopoli satu produk sebagai contoh. Ini tidak dibolehkan kerana kita tidak menjaga hak orang yang menjual itu. Ya, begitu juga orang yang menjual, itulah yang menjual produk itu sepatutnya dia kena lebih tahu tentang harga semasa. Tapi kalau orang-orang kampung ni, kita tengoklah macam mana, kan. I think most of them bukanlah orang yang begitu terpelajar ataupun orang yang begitu tahu tentang harga semasa tentang suatu barang. Maka yang berlaku begitulah, kan. Beli daripada orang kampung dengan harga yang murah, jual kepada orang di bandar dengan harga yang begitu mahal. Maka yang dizalimi di sini, walaupun istilahnya dengan keredaan penjual tadi, tapi sebenarnya itu adalah antara bentuk kita boleh katakan penipuan itu, ya. Jadi pembeli yang beli dengan harga yang tinggi dari pasaran untuk lepaskan dirinya dari cukai yang dia perlu bayar kepada kerajaan, adakah dia termasuk dalam menipu dalam jual beli atau kebijaksanaan dia dalam mengelak cukai? Saya tidak jelas soalan ini.
contohnya apa barang yang dibeli dengan harga yang tinggi ni untuk dielak daripada cukai, kan. Saya kira ada setengah benda tu di exempted daripada cukai, tapi soalan ni tidak mungkin ada. Okey, lukisan lagi. Dan lukisan ni pun satu benda yang scandalous, agak scandalous, sebab kalau kita tanya kenapa mereka jual dengan harga yang tinggi, mereka katakan benda ini tidak ada duanya di dunia ni. Kreativiti dan seumpamanya itu style mereka sendiri dan tidak boleh di ini. Tapi kalau kita tanya kenapa orang-orang di luar orang-orang yang berprofil tinggi beli lukisan-lukisan yang mahal, mereka beli lukisan itu sebagai sebagai aset. Sebagai aset. Jadi untuk elak daripada cukai adalah cara dorang untuk elak daripada cukai, maka dia pindahkan nama pemilik lukisan itu kepada orang yang lain sebab dia exempted daripada cukai itu. So, agak scandalous lah lukisan itu. Dan dari segi hukum pun jadi isu, kan. Adakah lukisan benda yang bernyawa ni dibolehkan atau tidak. Tapi wallahualam. Tentang soalan kedua tu saya tidak boleh memberikan jawapan yang jelas, maafkan saya. Tapi kalau untuk soalan yang pertama itu untuk al-hakru, monopoli harga, tidak dibenarkan dalam Islam. So dia especially kalau benda itu yang melibatkan keperluan awam seperti beras, gula. Kita beli banyak-banyak, time harga dia murah, and then time bilangan gula ataupun minyak merosot, ataupun berkomplotlah 2-3 orang pembeli ini memonopoli jualan gula di satu kampung. Even satu kampung, tidak ada orang yang dorang jual harga gula yang asalnya mereka beli RM3, mereka jual dengan harga RM5 kepada orang kampung. Maka bentuk al-hakru ini bukan lagi mengaut keuntungan, ini menzalimi orang, especially dalam 4 benda-benda yang menjadi keperluan asas. Bagi gula ini termasuklah keperluan asas, kita tidak boleh nafikan itu. Walaupun ramai yang berkata maniskan senyuman lah, kurangkan gula dalam makanan, kurangkan gula dalam makanan, lebihkan manis dalam senyuman. Okey. Walaupun orang kata begitu, tapi still gula ini masih kita boleh tengok dan kita boleh rasakan keperluan gula itu di dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka contohnya lah gula, minyak masak. Walaupun minyak masak ini ramai doktor-doktor yang tidak suggest untuk banyak guna, tapi mau tidak mau it's our life, kan. Kehidupan kita memerlukan minyak masak itu. Maka memonopoli benda-benda yang asas ini, monopoli secara umumnya tidaklah wajar. Apatah lagi memonopoli benda-benda yang dinamakan sebagai benda-benda yang asas, makanan asas itu. Jadi begitulah, ya. Saya kira menjawab soalan tadi, soalan 1, soalan 2, dan juga tentang tadi kelas Al-Quran, ya. Semoga Allah SWT memberkati masa kita, memberkati perniagaan kita. Kalau kita berniaga ataupun memiliki niat untuk berniaga, jadi dijauhilah sifat-sifat menipu ini. Begitu juga apatah lagi yang saya betul-betul kesal tu waktu bulan Ramadan. Sedih kita, walaupun benda itu macam lucu, karib oksigen, tapi bila mana dia sudah terlalu kerap berlaku, kan, ada saja setiap tahun pasti ada yang menjual dengan cara menipu ini. Seakan-akan sifat menipu itu sudah terlalu tertanam di dalam diri penjual
penjual muslimin ini. Beberapa lah, kita tidak katakan semua. I think most of them pun menjual dengan cara yang baik. So itulah bazar tu boleh buka kan. Kalau tidak ada sudah tentulah kalau semua yang menjual dengan cara begitu, saya kira bazar itu akan ditutup, tidak ada fungsinya. Tapi karena ramai juga yang menjual dengan cara yang baik, maka so itulah bazar itu diteruskan walaupun COVID kan tahun lepas. Dan insyaAllah dalam beberapa bulan lagi kita akan masuk semula ke Ramadan, bulan 4, bulan April kan. Sekarang ni sudah November, Disember, Januari, dan 5 bulan lagi. InsyaAllah, semoga Allah SWT memberkati masa kita dan dijauhilah sifat-sifat yang menipu dalam jual beli ini. Mungkin nanti saya akan buat dalam bentuk infografik juga, ya, kita share lah di Facebook ini sebagai peringatan untuk semua. Tidak boleh lah untuk kita menipu di dalam jual beli ini, ya. Sebab yang jual beli ini bukan sekadar orang tua saja. Kita tengok sekarang ini pun even budak-budak kecil even budak-budak kecil jual beli. Dia kalau kita tengok di Shopee tu, ya, jual mainan, jual slime, jual segala benda lah yang boleh untuk dijual. Jadi saya kira menarik juga kalau boleh untuk disampaikan maklumat ini kepada semua lapisan masyarakat. Tidak hanya terhad kepada orang yang dewasa atau yang terpelajar saja, tapi even hatta budak-budak pun boleh memahaminya. Bab muamalat ini penting untuk difahami. Satu, kalau kita tengok pada zaman dahulu, ya, Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani rahmatullah alaih, yang hidup pada kurun keempat Hijriah, beliau mengarang sebuah buku yang bernama Ar-Risalah. Dan buku Risalah itu penuh apa saya maksudkan, dia penuh perbincangan fiqhnya itu, daripada bab ibadat, muamalat, ahkamul usrah, hukum-hukum keluarga, pernikahan, jinayat pun termasuk sekali, dan dijadikan sebagai apa? Sebagai silibus untuk budak-budak. Tapi silibus untuk budak-budak pada zaman itulah, ya, pada zaman Ibn Abi Zaid itu. Tapi kita pada zaman sekarang ini kita kena cari cara ataupun pendekatan yang lebih sesuai untuk anak-anak muda kita yang lebih interaktif mungkin, kan. Boleh dibuat kartun ke, cara mengingatkan tidak boleh menipu jual beli. Contoh Omar dan Hana berjual kah, kan, sebagai contoh lah, ini idea saja. Buatlah kartun macam Omar dan Hana tu, yang comel itu. Upin dan Ipin ni kalau boleh janganlah, sebab orang Indonesia sudah cemari sebenarnya image Upin dan Ipin ini. Kita tengok Omar dan Hana, yang siapa pemain bola tu, dia tengokkan anak-anaknya, dia tengok siapa, Pogba, siapa namanya. Jadi kita andaikan mungkin ni dalam 5 tahun akan datang adanya produk-produk ataupun produk pendidikan yang menjelaskan tentang larangan dalam jual beli ini untuk kanak-kanak. Sangat boleh, dan juga dalam bentuk yang interaktif begitu. Jadi satu sebagai pengenalan asas, dan juga ini penting, ya, sebab ini penting sebab saya kira semua orang juga terlibat di dalam jual beli ini, especially bagi pembeli. Dia tahu hak dia. Saya ni ditipu, so saya kena bercakap, jangan menipu. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun. Ingatkan tentang surah Mutaffifin itu. Jadi begitu. Okey, saya kira itu sajalah, ya, perkongsian untuk malam ini. Jazakumullah khaira, barakallahu fikum. Mungkin rekaman ini saya akan up ke dalam channel YouTube sebagai dokumentasi lah, ya, sebagai dokumentasi, dan semoga bermanfaat. Apa yang baik itu datang daripada Allah SWT, apa yang lemah dan kurang itu datang daripada diri saya sendiri dan juga syaitan. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Oh, sama-sama insyaallah.